السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada fiqh al-qulub. Sambungan kita masih lagi pada bab yang kedua, iaitu sebab-sebab dan bentuk-bentuk penyakit hati. Sambungan kita pada muka surat yang ke-44, iaitu pada sebab hati itu ditimpa penyakit yang seterusnya, iaitu makanan yang berlebihan. Jadi kita tengok apa yang disebut oleh penulis muka surat yang ke-44. Antara perkara yang membinasakan yang paling besar kepada anak Adam ialah syahwat perut, iaitu keinginan untuk makan. Kerana sebabnya lah Nabi Adam alaihi salam dan isterinya Hawa dikeluarkan daripada syurga. Memang kita baca dalam Al-Quran, kita tengok dalam surah Al-A'raf, tengok dalam surah Al-Baqarah, antara sebab terkeluarnya Nabi Adam dan pasangannya kerana terpedaya daripada bisikan syaitan, was-was daripada bisikan syaitan itu untuk makan satu pohon yang dilarang, ataupun kita sebut sebagai pohon yang terlarang. Kita baca dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf kenapa Nabi Adam dan pasangannya itu boleh termakan. Adakah pohon yang dilarang itu dia punya buah dia, kita andaikan pohon tu ada buah dia lah, okay. Buah dia tu ialah buah yang sedap berbanding buah-buah lain yang ada dalam syurga. Kalau kita baca dalam surah Al-A'raf, kita akan tengok antara sebab Nabi Adam termakan bukanlah kerana buah tu telah dipropagandakan oleh iblis dengan dia kata buah tu sedap. Kita buka surah Al-A'raf ayat 20, awal-awal lagi daripada surah A'raf, Tuhan cerita tentang berwaspada terhadap bisikan syaitan tu. Tuhan kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fawaswasa lahumas syaitan. Syaitan memasukkan rasa ragu dan keliru, waswas, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma, untuk menjerumuskan mereka pada perkara yang tak sepatutnya mereka langgar, sehinggalah terjerumusnya mereka dalam perkara itu menyebabkan tersingkapnya aurat mereka. Apa kata iblis, apa kata syaitan? Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah, tidaklah ditegah kamu untuk mendekati pokok ini illa an takuna malakain au takuna minal khalidin, kecuali dengan makan buah daripada pokok ni akan menyebabkan kamu naik darjat satu martabat dengan malaikat, ataupun kamu akan kekal dalam syurga ni, tak dihantar ke bumi. Maknanya bukan godaan sedap, tapi godaan kesan daripada
makan buah tu. Buah ni mungkin tak sesedap buah-buah lain, tapi dia ada fadilat dia, fadilat yang menipu, fadilat yang bohong. Jadi syahwat makan ni selain daripada sedap yang nak bahas dalam buku ni, antaranya juga ialah manusia ni dia terpedaya dengan makan benda-benda tertentu ni ada kelebihan di sampingnya. Sebab tu kita akan tengok ada orang yang dia telio dan boleh makan makanan eksotik ni. Makanan eksotik ni lah makanan yang tak biasa orang makan lah, makanan-makanan yang berasaskan haiwan daripada jenis reptilia ke, benda-benda macam tu. Ada orang makan ular, ada orang makan kelawar, ada orang makan anak tikus kerana percaya fadilat di belakang tu. Ada orang percaya makan katak ni awet muda, ada orang percaya itu dari segi sedap mungkin tak sedap, tapi sebab di belakang tu. Sebab mungkin kita bahas bab ni, kita tengok antara syahwat makan ni ialah sedap. Memang tak dinafikan, itu antara dawafi', faktor manusia ni hati dia lalai kerana dia nak pergi makan makanan yang sedap itu. Sebab tu kita tengok ada orang dia boleh buat satu grup WhatsApp trip untuk pergi ke tempat makan ini, pergi ke tempat makan tu. Ada trip dia yang sudah dirancang berbulan-bulan, berminggu-minggu, dikeluarkan advance, duit awal untuk menyatakan bersetujunya untuk pergi ke tempat tu, hanya kerana nak rasa sepinggan dua pinggan, lepas pada tu balik. Yang tu salah satu. Yang keduanya ialah makanan tu tak sedap, tapi percaya di belakang tu ada fadilat-fadilat dia, ataupun ada benda-benda kelebihan, entah betul ataupun tidak. Tapi nak sebutnya ialah cerita ini ataupun godaan ini telah Allah Ta'ala highlightkan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf lagi. Kalau kita baca surah Al-A'raf ni antara surah yang turun di Mekah, belum hijrah berlaku lagi. Dia antara surah Makkiyah yang terpanjang, 206 ayat, 26 muka surat dalam mushaf dicetak surah Al-A'raf ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat maghrib membaca surah Al-A'raf keseluruhannya pada satu rakaat. Salat maghrib tu Nabi buat berjemaah. Nabi bukan buat seorang, Nabi buat berjemaah. Kalau tuan-tuan tengok sekarang maghrib kita ni pukul berapa? 7.25, 7.23 macam tu lah. Dia dah makin awal. Lepas tu isyak pukul 8.30. Kalau baca surah A'raf 26 muka surat, baca pada 2 rakaat tu lah. Kita tak ambil lah baca 1 rakaat tu, baca pada 2 rakaat. Berapakah waktu yang akan diambil untuk habis salat maghrib tu? Maybe sejam. Sebab 26 muka surat ni dah sejuzuk lebih. Okay. Cuma poinnya ialah daripada baca panjang tu bukan sengaja nak melenguhkan kaki ataupun memenatkan badan. Poinnya ialah perhatikanlah cerita para nabi dan rasul yang dihimpunkan dalam surah Al-A'raf tu. Awal-awal lagi duk cerita tentang cerita tipu daya iblis terhadap Nabi Adam. Salah satunya ialah tipu daya terhadap makanan. Dan di ujung surah tu pula dia akan datangkan cerita kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Shu'aib, Nabi Lut, sampailah pada Nabi Musa, sebelum pada masuk pada perbahasan-perbahasan yang lain. Cuma nak katanya surah Al-A'raf ni dia penuh dengan cerita, menikmati cerita-cerita yang benar dalam salat. Ianya ialah salah satu bentuk merehatkan minda dan perasaan. Cuma untuk dilaksanakan aplikasi pada zaman sekarang bukan mudah lah. Maknanya kalau imam dia plan nak baca surah A'raf pada salat maghrib, maknanya malam tu apa dia? Kuliah maghrib kena batal lah. Tak sempat nak buat kuliah. Kalau baca A'raf habis, tak sempat buat kuliah. Kuliah dia cukup dengan dengar ayat Quran tu. Tapi marahlah pengkuliah, nak pengkuliah yang dibayar mahal pada malam tu. Jadi dia tak suka lah kalau potong-potong macam tu. Okay. Cuma nak sebutnya ialah
pada permulaan surah A'raf itu sudah ada cerita ini. Sudah ada cerita itu. Okay. Kemudian dalam buku ni lagi dia sebut, dia kata apa? Perut pada hakikatnya adalah sumber syahwat, penyakit dan berbagai-bagai bencana. Ia diikuti oleh syahwat alat kelamin, kemudian diikuti oleh syahwat makan dan perkahwinan. Kalau seseorang itu menjaga perut dengan berlapar dan menyempitkan jalan-jalan syaitan, sudah tentu perut itu akan tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jal dan tidak akan bermegah-megah dan melampau. Caranya macam mana untuk menjinakkan hati? Ialah terpaksa menyempitkan ruang-ruang perut yang kosong dan minta untuk dipenuhi itu, iaitu dengan kurangkan makan ataupun berpuasalah. Okay. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Miqdam bin Ma'di Karib menjelaskan bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi hasbu ibni adam akalatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalah fa thuluthun ta'amuhu wa thuluthun syarabuhu wa thuluthun li nafsihi." Maksudnya, tidak ada bekas yang dipenuhkan oleh anak Adam lebih buruk berbanding perutnya. Hadis ni bukan nak kata jangan makan, tapi berpada-padalah dalam makan apa-apa supaya tak jadi melampau. Kata Nabi, cukuplah anak Adam itu beberapa suapan yang boleh menegakkan sulbinya, iaitu mendirikan tulangnya dan uratnya. Jika perlu juga dilakukan, hendaklah 1/3 untuk makanan, dibahagikan portion dalam perut tu, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk pernafasan. Melalui hadis ni kita boleh tengok hadis riwayat An-Nasa'i ni, apa Nabi nak isyaratkan untuk menjaga kelangsungan hati itu berada dalam keadaan baik dan dia tak lalai. Dia perlu melakukan satu perancangan khusus untuk makanan dia. Diet plan dia tu kena ada. Cuma sekarang ni diet plan sebahagian orang amalkan, dia bukan kerana nak memudahkan badan dia tu buat ibadah, tapi untuk menambahkan daya ketertarikan badan sahaja. Ini pun kadang-kadang tipu daya juga. Satu orang, dia diet, dia ada perancangan makanan dia, dia ada coach dia yang jaga. Dia tak boleh makan lemak terlebih, dia tak boleh makan karbohidrat terlebih, dia ada portion-portion. Tapi kerana apa? Kerana untuk membentuk tubuh badan yang elok. Bila mana tubuh badan dah terbentuk elok, apa jadi? Nak tunjuk ke orang? Tak kena juga. Dalam hadis ni, bila mana tubuh badan tu telah elok, tujuannya ialah untuk meringankan melakukan ibadah, tak lebih daripada tu. Sebab kalau kita buat apa-apa, ada saja unsur nak pamerkan pada orang, maka dia tak memberi apa-apa kebaikan, merugikan, melelahkan dan meletihkan hakikatnya. Okay. Kemudian kita tengok hadis di atas mengumpulkan asas penting berkaitan perubatan. Menurut Ibnu Maskawai, seorang pakar perubatan, kalau masyarakat menggunakan kalimah-kalimah ini, sudah tentu mereka akan selamat daripada ditimpa dengan berbagai-bagai penyakit dan bencana, dan sudah tentu tidak ada keperluan lagi kepada hospital dan juga kedai-kedai ubat. Ni pandangan dia lah. Pandangan dia, dia kata kalau sekiranya kita tengok hadis ni, kita amati hadis ni, kita akan dapati manusia ni akan hidup dalam keadaan sihat sehingga tak perlu hospital dan kedai ubat. Tu pandangan dia. Tapi tuan-tuan kena tahu juga, sakit dia bukan disebabkan kadang-kadang salah makan, tapi takdir Tuhan yang kena pada dia. Ni pandangan Ibn Maskawai lah. Maknanya kita kena tahu juga, ada orang dia jaga diet dia elok apa semua, tapi dia nak kena sakit, dia kena. Dan ada orang yang dia tak jaga, dia makan suka hati dia, dia bantai suka hati dia, tak cukup dengan makan mengarut, dia bantai dengan rokok lagi kat atas, tak mati-mati dia. Dia pula berbangga, tengok saya tak mati pun. Yang duk jaga rokok tak isap, makan benda-benda yang sedap pun tak makan, dia mati awal. Oh, itu bukan ukuran. Tapi nak katanya bahawasanya bila mana kita ni jaga makanan, kita juga kena ada kefahaman yang benar
penyakit tu tak kalih pada kita, tak kalis penyakit lagi kita ni. Tapi mungkin dari segi logik akalnya dia kuranglah dapatan untuk dapat penyakit tu, tapi masih lagi boleh kena. Masih lagi boleh kena. Dan ianya juga bukan menjadi satu lesen bagi orang yang makan suka hati untuk dia kata boleh kita makan dengan sebab dia tak kena penyakit. Nak makan apa pun makan. Sebab tu ada sebahagian orang dia buat teori mudah. Dia kata kita ni nak makan-makanlah selama mana tak sakit ni, tengah muda ni makan. Tak betul juga cara tu. Makan kena jaga sebab hadis ni Nabi tunjukkan penjagaan makanan. Tapi keyakinan, kefahaman yang betul bukanlah mesti kata satu orang tu yang jaga makanan elok dia tak akan kena penyakit sampai sudah. Dia boleh kena, tapi dia bertawakal pada Allah. Dengan sebab dia jaga ni, dia taklah parah sangat kalau kena. Dan bukanlah menjadi satu keluasan bila mana makan apa-apa tak kena sakit, ianya membenarkan kita untuk makan apa-apa saja. Okey. Sebenarnya mengambil makanan yang sedikit dapat menjernihkan hati, menguatkan kefahaman, merendahkan nafsu, melemahkan hawa dan juga kemarahan. Itu yang disebut dalam buku ni. Maknanya bila mana satu orang tu dia jaga portion makanan dia, kestabilan emosi dia pun akan elok. Memang kalau kita tengok di sisi pakar perubatan pun, bila mana kita consume sejenis makanan ni, dia memberi kesan pada kestabilan emosi, cara dia berfikir. Contoh mudah, anak-anak yang consume gula terlebih, gula-gula buatan, gula-gula sintetik ni dia ambil lebih. Gula yang duk ada dalam beras tu dah ada dah, duk ada dalam nasi tu. Lepas tu makanan jajan-jajan apa semua ni, segala kudapan apa semua ni, segala snack apa semua ni pula ada gula-gula sintetik kat dalam. Bila mana dia consume gula terlebih, untuk budak yang umur 8, 9, 10 tahun apa semua ni, dia terdedah kepada hyperaktif. Dia jadi macam orang tak dengar kata. Maknanya nak kata make sense, benda tu ada. Kita kena jaga paras benda tu, ataupun orang kata apa, sempadan makanan itu, supaya tak jadi liar, tak jadi apa-apa. Sebab tu kalau tengok para ulama pun membahas, ada setengah-setengah makanan pada hukum asalnya ianya harus, tapi kerana melihat kepada ada kesan, makanan ni tetap akan ada kesan pada turun naik emosi. Sebab tu ada pandangan para ulama silam melarang makan sesetengah makanan. Contohnya makan daging kuda, walaupun ada orang atas muka dunia ni memang makan kuda pun, terutamanya orang-orang di Uzbekistan. Hidangan kuda ni ialah benda yang wajib. Pagi-pagi lagi breakfast daging kuda lah. Sebab tu ada ulama melarang makan keledai, dan itu memang larangan yang jelas. Larang makan daging burung merak. Sebab apa? Sebab takut ada perangai suka megah. Larang makan keledai sebab apa? Sebab nanti jadi bodoh macam keledai juga. Ada pandangan kata macam tu. Tapi nasib baik makan ayam ni tak melahirkan perangai macam ayam. Makan lembu pun tak melahirkan perangai. Tapi adalah pandangan kata macam tu. Sebab tu ada orang yang obses dengan benda-benda macam ni, dia jagalah benda macam ni. Sebab tu anak kecil menyusu, jangan bagi minum susu lembu, susu tepung tu, bagi minum susu bayi apa semua. Itu pandangan-pandangan yang kita kena tanya orang perubatan lah, betul ataupun tidak. Kita menarik perangai binatang tu kalau kita makan benda tu. Tapi nak katanya yang pasti makanan itu kena berpada-pada. Makan apa-apa pun kena berpada-pada. Tak kira lah hatta makanan yang sihat ataupun makanan-makanan yang duduk dalam diet yang baik pun ada juga kita tak boleh berlebih. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Dia kata Imamul Bukhari meriwayatkan menerusi Nafi'. Kata Nafi', Abdullah bin Umar menyatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin itu makan dengan satu perut sahaja, manakala orang kafir makan dengan 7 perut. Apa maksud dia? Adakah kita orang Islam satu perut, orang kafir ni ada 7 lapis perut dia? Bukan.
Nak tunjuk sini ialah non-Muslim makan dengan rakus pada zaman itu, bukan pada zaman sekarang, pada zaman tu. Maknanya orang kafir ni bila mana dia makan dalam keadaan yang macam orang tak ada etika, makan tak berhenti. Majlis tu pun nampak macam pelik lah cara dia makan tu apa semua. Sebab tu kita akan tengok dia ada macam-macam bangsa atas dunia ni yang bukan Islam apa semua. Ada bangsa yang bila mana dia makan melampau dalam makannya. Ada bangsa bila mana dia makan, dia terlalu nak jaga portion makan, dia wujudkan etika makan yang kadang-kadang susah untuk makan. Sebab tu kita baca hadis, kita akan tengok Nabi ni pernah larang sahabat makan menggunakan meja. Makan pakai meja makan. Sama ada meja makan style Jepun yang kita bersila kat bawah, ataupun meja makan yang ada kursi. Nabi larang. Sebab apa? Sebab kebiasaan makan dengan menggunakan meja ini ialah syiar orang sombong zaman tu. Tuan-tuan kena dengar bagi habis tu. Nanti jangan balik kalut, kena bakar dah kot meja kat rumah ni. Tak perlu lagi. Zaman tu orang makan guna meja ni ialah orang sombong, dan biasa yang makan guna meja ni ialah kaki lawan Islam biasanya. Jadi Nabi kata tak payah, kita makan atas lantai je. Kita orang Islam makan atas lantai. Tapi sekarang dah berbeza. Ada orang makan atas lantai pun sombong lebih pada makan atas meja juga. Cuma nak katanya ialah dia ada illah dia ada sebab kenapa Nabi sebut macam tu. Dan Nabi ajar makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan, disuapkan dengan tangan. Ada setengah-setengah orang dia sangat mengagungkan etika makan. Bila mana makan, dia nak suruh kita ikut style. Nak makan ni pakai garpu ke pakai sudu. Lepas tu waktu makan tu macam mana nak ejah, jangan bagi belaga bunyi sudu dengan garpu tu. Etika ni ialah etika barat. Memang ada pun dalam majlis-majlis apa semua orang buat raptai siap ni. Bila mana majlis rasmi ni susunan sudu yang besar membawa lah kepada sudu dessert yang last sekali. Kita yang tak biasa ni kita jadi renyah lah benda-benda macam tu. Nak makan sup, mangkuk tu kena ke depan kan, bukan ke arah kita. Mangkuk tu kena angkat ke meja. Sup tu, kuah sup yang akhir tu kan, kita biasa kita buat mangkuk tu sebab kita nak hirup sup tu, kita halakan ke kita lah. Okay. Tapi etika yang kaedah dia orang tu, kaedah barat ni, mangkuk tu kena ke depan kan, ke meja tu. Cara nak letak kain apa semua, makan sikit je, tapi etikanya lebih. Nak makan kacang, kena letak kacang hijau tu atas garpu apa semua. Jadi payahlah kita biasa makan dengan tangan macam tu. Ini pun kadang-kadang unsur over juga lah. Maksudnya kita berpada-pada pada semua tempat. Ada benda yang kita boleh makan dengan mudah, kita makan dengan mudah, tak perlu payah-payah macam tu. Ada benda yang orang kata apa, kita kena makanlah keadaan beretika, kita makan tanpa melampau. Hadis di atas mengisyaratkan yang orang mukmin makan dengan meraihkan adab-adab syarak, iaitu makan dengan satu perut sahaja. Manakala orang kafir makan dengan 7 perut kerana makan menurut kehendak syahwat, gelojoh dan rakus. Antara contoh paling simple tuan-tuan tengok orang makan ialah apa yang dilakukan, dipraktikkan di dalam Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi waktu berbuka puasa pada hari Isnin Khamis ataupun berbuka puasa pada bulan Ramadan. Makanan yang sederhana, roti, kurma, lepas tu ada susu semua, selesai. Dia tak melampau. Pertama, dia nak jaga kebersihan masjid. Yang kedua, makanan itu ialah makanan-makanan yang bila mana masuk dalam perut ni, dia memenuhi keperluan asasi perut yang sudah berpuasa, tak masuk apa-apa makanan dalam tempoh yang agak lama. Dia beza dengan berbuka puasa tempat kita. Buka puasa tempat kita ni ada jugalah makanan sampingan, tapi dekat luar sana dia dah ada kambing golek dah apa semua, dia lain sikit lah. Sebab tu orang yang bawa perangai ni, dia pergi buka puasa di Mekah pun dia rasa tak puas hati. Apa makan sikit ni, laban apa semua. Kita pula tak biasa makan laban yang macam yogurt tu. Sebab tu lepas habis sembahyang maghrib, cari Grab, pergi Jabal Nur, balas nasi unta pula.
Lepas tu gosok-gosok perut, tak sembahyang. Sebab kenyang terlebih. Kadang-kadang lah sebahagian orang, tak semua orang macam tu, tapi ada orang dia stay. Dia boleh orang kata apa, dia boleh berpada dengan yang tu. Cuma nak katanya membudayakan makan secara berhemah. Taklah terlalu sikit, tapi makan dalam kuantiti yang tepat. Okay. Hadis di atas mengisyaratkan, kita dah baca dah. Dalam hadis yang diriwayatkan menerusi Jabir bin Abdullah menjelaskan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ta'amul wahid yakfil ithnain, wa ta'amul ithnain yakfil arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfi as-samaniyah. Maksud dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan yang dimakan oleh seorang hakikatnya boleh dimakan oleh dua orang. Makanan yang dimakan oleh dua orang boleh dimakan oleh 4 orang, dan makanan yang dimakan oleh 4 orang hakikatnya boleh dimakan oleh 8 orang. Maknanya portion yang ada tu ialah boleh makan ramai. Tapi kita kena tengok jugalah suasana hadis ini diucapkan, macam mana latar pengucapan hadis ni. Tuan-tuan, kalau yang biasa pergi buat umrah, kita tahu portion makanan di negara Arab bukan macam portion makanan tempat kita. Dia banyak. Kita pergi beli nasi, orang yang pergi buat umrah dia tahu, pergi beli nasi dekat kedai-kedai di sekitar Masjidil Haram apa semua, kita beli nasi, biasanya dia letak dalam satu bekas tu banyak, walaupun portion tu ialah portion seorang. Biasanya Arab akan panggil wajibah. Satu hidangan tu kita boleh makan 2 orang pun hakikatnya. Tapi beza dengan tempat kita. Tempat kita ada orang jual nasi lemak RM1 2 kupang, yang tu cukup ke makan 2 orang. Nasi lemak bilis telur tu, telur belah 8, ikan bilis belah 4. Okey. Yang satu tu cukup ke makan 2 orang? Tak cukup. Itu portion orang Melayu, dia tak cukup yang tu. Portion orang Jepun lagi kecil daripada portion orang Melayu. Sebab tu tuan-tuan tengok sushi apa semua tu, kalau Arab tengok mengilinglah kepala dia. Tak cukup ni nak kena setengah talam baru kenyang. Cuma nak katanya Nabi sedang mengucapkan hadis ini dengan konteks hidangan masyarakat Arab, bukan konteks hidangan masyarakat umum semua. Tapi nak katanya makanan yang dihidangkan di negara sana, di tempat tu, memang hakikatnya boleh makan ramai pun. Dia orang makan 2 orang, talam tu sebenarnya boleh makan 4 ataupun 5 orang. Lepas tu tak habis. Biar macam tu je. Okay. Tapi nak katanya ialah Nabi ajar kepada masyarakat, ajar kepada para sahabat, bila mana makan, makanlah sehingga habis. Tapi budaya ni masih lagi melekat dalam masyarakat Arab sekarang, iaitu budaya makan habis ni ialah budaya yang negatif bagi masyarakat dia orang. Makan, pergi kedai ke, dijemput oleh kata apa, oleh dia orang untuk jadi tetamu ke, kalau kita makan habislah talam tu, dia orang sedih. Sebab bagi masyarakat dia orang, kalau kita makan habis, itu menandakan tuan rumah hidang makanan tak cukup. Tapi memang Nabi ajar suruh kita makan habis. Melainkan orang-orang Arab yang belajar, dia tahulah benda ni, dia tak pelik. Tapi ada orang Arab yang tak tahu apa, yang memang hidup dia ikut budaya semata-mata, dia memang pelik. Sebab tu saya ingat waktu belajar dulu, kalau pergi rumah orang Arab yang jemput makan, kita orang Melayu, pertama duit tak banyak belajar. Jordan ni duit mahal. Nak makan makanan sedap ni jarang-jarang je dapat. Jadi waktu kita dijemput untuk makan, memang kita sengaja tak makan daripada pagi dah pun. Sebab memang kita sediakan portion perut kita tu nak bedah habis mana yang ada dalam talam tu. Okay. Tapi bila mana kita makan, dia tengok orang Melayu ni makan banyak, dia order lagi satu talam. Sebab apa? Dia risau, habis ni malu tu. Dia order lagi. Akhirnya jemput 4 orang, hidangan ayamnya ialah 8 ekor. Ayam 8 ekor. Makan 4 orang. Tuan-tuan boleh bayang nak boleh ke habis tu macam mana. Tapi dia tengok tak habis tu, dia lega. Habis dia risau. Dia tak boleh. Itu budaya dia orang. Habis dia risau. Dia memang risau kalau tengok makan habis. Kalau tak habis itu good, excellent, makan tak habis.
Jadi budaya tu dibawa. Budaya tu dibawa oleh kebanyakan orang-orang muda dia apa semua macam tu lah. Sebab tu kalau kita pergi makan restoran dia orang kan, dia orang makan, dia orang pula jenis tak pandai suap ni. Tuan-tuan tengok orang Arab makan macam mana. Dia bukan macam kita functionkan ibu jari kita ni untuk tolak makanan. Dia orang tak function kan. Jadi dia orang akan makan macam dia kepal nasi tu dia daripada bawah ni. Kita daripada macam ni kan. Dia daripada bawah ni. Lepas tu apa jadi kalau makan macam tu? Tumpah luar talam lagi banyak pada dalam talam. Tapi tak apalah, itu kebanggaan bagi dia orang. Tapi kebanggaan yang buruk, fasid benda tu. Melainkan orang-orang Arab yang belajar, yang faham, yang tahu sunnah Nabi, dia okey dan dia memang setuju dengan apa yang orang Melayu buat. Kalau makan tu habis, licin semua. Itu yang sebaiknya dan sepatutnya. Okey. Selesai kita untuk bab makan. Seterusnya muka surat 46. Tidur yang berlebihan. Tidur yang berlebihan boleh mematikan hati, memberatkan badan, mensia-siakan waktu dan menyebabkan kelalaian dan kemalasan. Tidur banyak, maknanya menghabiskan hari dengan banyak tidur. Tidur sebenarnya ada yang makruh dan ada juga yang memudaratkan. Tidur yang paling baik sekali ialah di saat diperlukan. Tidur di awal malam lebih bermanfaat berbanding dengan tidur di akhir malam. Tidur di awal malam ni bila? Seusai selepas salat Isyak. Sekarang ni Isyak awal. Orang dah boleh balik dan sampai ke rumah. Habis salat Isyak ni sampai ke rumah, kalau tak ada buat apa-apa, pukul 9 dia dah sampai ke rumah. Sekarang antara waktu tidur yang terbaik ialah 10, 11, 12. 12 tu pun dah kira lewat dah. 10 dan 11 ni good time lah untuk orang tu tidur. Maknanya pukul 9 dia sampai tu nak selesaikan apa, nak buat persiapan untuk dia hadapi hari esok apa semua, nak susun apa-apa, dia boleh buat. Itulah kebiasaan Nabi. Nabi tak akan melewatkan sampai tengah malam. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari, Nabi larang orang yang berjaga malam tanpa sebab. Nabi kata tidak boleh berjaga malam bagi orang yang nak menghidupkan malam dan orang yang musafir. Lain pada tu tak ada. Lain pada tu tak ada. Hadis tu ialah Nabi nak tunjukkan kepada kita negatifnya budaya bila mana kita menghabiskan awal malam tu dengan buat benda-benda yang tak tahu apa. Lepak ke, sembang ke apa semua. Tapi kalau orang tu dia nak berjaga malam kerana dia nak beribadah, baca Quran, dia nak telaah ilmu, itu dipersilakan. Ataupun dia memulakan perjalanan kerana musafir. Itu boleh. Cuma kita ni antara budaya yang agak negatifnya ialah melepak tu lah. Sebab melepak ini memang melazimkan sampai ke pertengahan malam, bahkan boleh pergi rapat ke waktu sahur pun sebahagian orang. Kena malam minggu dia boleh melepak sampai rapat pukul 4 pagi pun. Dia punya gam yang ada di warung-warung tu menyebabkan dia tahan duduk situ. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu apa yang menyebabkan suasana tu seronok. Cuma kita ni di Perlis dia tak ada lah budaya tu secara jelas. Sebab saya tengok kata-kata di Perlis ni kedai makan dia tak buka sampai pukul 12. Tak banyak. Bukan kata tak ada, ada. Yang buka sampai pukul 12 apa semua ni ada. Dah makin start nak ada lah. Warung-warung yang si hipster ni dah start ada. Okay, tapi majoriti taklah sampai pukul 12. Dia jadi nak sunyi cepat apa semua. Dari satu segi dia bagus lah bab tu. Dari satu segi dia bagus. Tapi bagi orang yang dah biasa dengan suka melepak sampai 12 malam, dia akan rasa rimah dengan budaya macam ni. Dengan cepat tutup kedai ni. Tapi ianya ialah satu benefit dia ialah menyebabkan orang tu tak melepak lama. Itu salah satu benefit dia lah. Okay. Jadi Nabi kata tidur, dalam buku kata tidur di awal malam lebih bermanfaat dengan berbanding tidur pada akhir malam. Tidur pada pertengahan siang hari lebih utama berbanding tidur pada waktu pagi atau petang. Tidur pertengahan tengah hari tu, sama ada sebelum zuhur ataupun lepas zuhur sekejap. Kedua-duanya boleh. Cuma yang banyak Nabi buatnya ialah sebelum zuhur. Tapi benda ni nak praktik payah. Sebab kita punya culture sekarang ataupun budaya sekarang tidak meraihkan cara hidup macam zaman Nabi dan para sahabat. Pukul 11, sekarang ni zuhur pukul 1.19. Biasanya kalau kita tengok dalam hadis menceritakan Nabi ni qailulah
lebih kurang setengah jam ataupun 40 minit sebelum daripada zuhur. Maknanya sekitar pukul 12.30, pukul 12.40, itu waktu yang optimum untuk orang tu tidur. Tapi sukar untuk kita buat sekarang, sebab orang bekerja, orang sekolah apa semua. Waktu ni lah waktu tengah kemuncak aktif. Kalau meeting ni lah waktu-waktu yang kritikal. Jadi kita susah nak apply benda ni. Kalau nak buat lepas pada zuhur tu pun boleh, tapi biasanya tidur lepas zuhur ni dia melazimkan lama. Tidur lepas zuhur dia seronok, dia membawa sampai ke asar. Dia jadi lajak dia lebih sikit. Tambah dengan aircon, okey, air conditioner semua jalan, apa semua, bunyi pun sayuk-sayuk macam tu, dia menyebabkan jadi tidur lama. Cuma nak katanya penyakit tidur lama ni ialah penyakit yang memang ada pun pada setengah-setengah orang. Saya ingat zaman belajar dulu, biasanya lah tidur lama ni kena pada orang-orang yang tengah dalam proses belajar. Sama ada dia sekolah menengah ke, universiti ke apa semua. Saya tak tahulah, saya tengok dengan pengalaman saya sendiri lah. Tambah pula di luar negara ni, terutamanya di Jordan ni. Jordan ni musim panas pun tidur sedap, musim sejuk pun tidur sedap. Saya pun tak tahu apa badi apa yang ada di Jordan ni yang menyebabkan tidur sedap. Mungkin sebab Ashabul Kahfi tu duduk sana kot. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, dia pun nak jadi Ashabul Kahfi kedua kot. Memang saya pernah jumpa ada kes musim sejuk. Musim sejuk ni kan dia siang dia pendek, malam dia panjang. Ada student balik kelas hari Khamis, sana cuti Jumaat satu, balik kelas hari Khamis, balik Zuhur ke Asar ke, tidur sebab letih. Memang tak dinafikan kelas yang pack tu, tidur petang Khamis. Ada yang bangkit Sabtu pagi. Cerita ni cerita betul, memang ada pun. Dan dia menambahkan prestasi dia pergi sampai Sabtu petang. Tak tahulah, kadang-kadang sebab hidup rumah sewa ni dia macam tu lah. Tapi nak katanya suasana sejuk, damai apa semua tu, jimat lah kos makan tengah hari. Jumaat tak ada dah. Sarapan pagi Jumaat, tengah hari, malam semua dah skip dengan sebab bangun hari Sabtu. Tapi semayang tu lah yang problemnya. Cuma nak katanya memang ada orang yang dia okey dengan tidur lama ni. Memang bengkak semacam muka tengok dia, sembab semacam. Tapi ianya tetap tak bagus lah. Dia menyebabkan kita jadi tasaqul, berat nak buat apa-apa, tak progresif, tak produktif buat apa-apa. Okay, jadi tidur pun kena bahagi-bahagikan. Kita tengok apa lagi yang dia sebut. Antara tidur yang juga tidak bermanfaat ialah tidur pada awal malam selepas waktu maghrib. Lepas maghrib tidur, yang tu makruh tidur tu. Sebenarnya banyak tidur mensia-siakan umur, meluputkan tahajud, melembabkan tabiat diri dan mengeraskan hati. Sedangkan umur merupakan permata yang paling berharga, malah merupakan modal manusia yang boleh diperniagakan. Tidur sebenarnya sejenis kematian. Memperbanyakkan tidur mengurangkan umur. Walau bagaimanapun ini tidak bermakna seseorang itu tidak perlu tidur langsung, kerana tidak tidur langsung akan mengundang berbagai-bagai mudarat. Tak tidur langsung pun bahaya juga. Tuan-tuan test tak tidur 2 hari, apa jadi? Halusinasi akan mula berlaku pada tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok tiang masjid ni macam hantu raya lah. Tinggi, manusia apa ni? 2 hari tak tidur. Kesan dia sama macam orang consume dadah pun. Dia akan ganggu gambaran otak belakang ni. Tak tidur pun bahaya, tidur terlebih pun bahaya. Okay. Kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung sebab-sebab hati sakit seterusnya ialah angan-angan kosong, muka surat yang ke-46. Kita berpada situ saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.